Dan biar hari melangkah, tak ku peduli sesaat yang menanti. Bukan tetap berjalan dan tidak akan menoleh, walau sekalipun kerana harinya tetap dah berlalu. Kau terpaksa pergi, walau dirimu tak mengizinkan, tapi apakan daya, sudah kehendak ilahi menentukan segala-galanya. Tidak ku peduli, walau apapun terjadi, kau tetap di hatiku selama-lamanya. Biarpun kecewa, hatiku tetap satu, satu cinta yang tak terbukti. Tidak ku peduli, walau apapun terjadi, kau tetap di hatiku selamanya. Meskipun kecewa, hatiku tetap satu, satu cinta yang tak terbukti. Lapor terus di Sabah FM. Baik, sekarang ni kita terus ke mini program Madani Rakyat Sayangi Sabah bersama dengan Ozil dan juga tetamu dia petang ini bersama dengan Encik Muhammad Mirza Mohamed Nur, CEO My Digital ID Sendirian Berhad. Silakan Ozil. Baik, terima kasih Azian dan juga Bian di Gaunti Sabah FM. Selamat petang dan salam Malaysia Madani buat seluruh pendengar Sabah FM dan juga rakan-rakan di Facebook page Sabah FM yang sedang menonton. Sekarang ini Ozil berada di mini studio perkarangan Kompleks Sukan Likas dan sudah pastinya Ozil tidak keseorangan di sini. Kita ada tetamu istimewa sempena dengan program Madani Rakyat Sayangi Sabah. Kita bersama dengan Encik Muhammad Mirza Mohamed Nur, CEO My Digital ID Sendirian Berhad. Selamat petang, Cik. Selamat petang. Baik, Cik, kita terus ke temu bual pada petang ini berkaitan dengan program Madani Rakyat juga, tetapi lebih kepada My Digital ID. Jadi mungkin Cik boleh kongsikan apakah itu My Digital ID dan mungkin boleh kongsikan juga apakah kepentingan kepada semua orang, khususnya orang-orang Sabah. Okey, mula-mula sekali izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum dan salam petang, selamat petang kepada semua para pendengar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sabah FM yang telah menjemput kami pihak My Digital ID untuk bersama-sama di mini studio ini sempena program Madani Rakyat Sabah 2024. Okey, kembali kepada soalan DJ Ozil tadi. Apakah itu My Digital ID? Betul. Okey, soalan yang amat bagus, soalan pengenalan yang amat bagus. My Digital ID adalah pengenalan diri yang sah, okey, kepada rakyat Malaysia untuk melakukan sebarang keperluan transaksi secara online, dalam talian. Okey, ia adalah berdasarkan identiti kita yang berada di Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi memang sah. Jika kita mendaftar My Digital ID, kita rakyat Malaysia, memang kita rakyat Malaysia. So ini adalah untuk melindungi setiap rakyat Malaysia apabila melakukan sebarang transaksi di dalam talian. Okay. Jadi, Cik, bagaimanakah tercetusnya penubuhan ataupun idea membangunkan My Digital ID? Okey. Suka saya berkongsi di sini yang My Digital ID ini telah dibangunkan di MIMOS sejak tahun 2016. Itu adalah rentetan daripada rancangan Malaysia ke-11, kerajaan, inisiatif kerajaan, rancangan Malaysia ke-11 tahun 2016 lah dulu. Telah memberi geran pembangunan untuk penyelidikan dan pembangunan Digital ID. Jadi ia telah dibangunkan oleh pakar-pakar tempatan di dalam MIMOS dan kita ada 32 patent bersabit dengan Digital ID.
Jadi digital ID yang kita lancarkan atau kita lancarkan sekarang ni adalah berdasarkan teknologi dibangunkan oleh kepakaran tempatan 100%. Tidak ada kepakaran luar, tidak ada teknologi luar. Jadi ia bermula daripada tahun 2016 sebagai penyelidikan dan pembangunan. Okey, dia move ke dan pada tahun 2018 telah melakukan proof of concept. Okey. Tahun 2020 telah diangkat naik jadi sebagai satu program. Pada tahun 2023 November 2023 YEB Perdana Menteri telah sudi melawat MIMOS, dan pada masa itu juga telah melancarkan yang My Digital ID akan dilancarkan kepada seluruh negara. Itu adalah berdasarkan teknologi kita sendiri. Jadi itu sedikit sejarah My Digital ID. Jadi dia bukannya benda baru. Kita tidak ambil teknologi luar. Kita memang bangunkan teknologi kita sendiri. By rakyat Malaysia 100%. 100%. Baik. Cik, mungkin kita sudah berada di kira macam setengah hari sudah berada di sini untuk program Madani Rakyat untuk 2024 ni kan. Jadi bagaimana penerimaan My Digital ID setakat ini, dan mungkin Cik boleh ulaskan sedikit kelebihan mendaftar My Digital ID ini. Okey. My Digital ID ni, My Digital ID penerimaan. Penerimaan sekarang kita setakat minggu lepas kita telah mencapai pendaftaran melebihi 1 juta. Suka saya kongsi di sini pencapaian ini amat memberangsangkan. Kerana belum pun kita cukup 1 tahun pelancaran My Digital ID yang bermula pada 23 November tahun lepas, kita sudah pun mencapai 1 juta pendaftaran. Jikalau kita tengok dari konsep yang sama, daripada aspek yang sama, contohnya negara Estonia. Negara Estonia yang memulakan Digital ID mendapat 10% daripada jumlah penduduknya, iaitu sebanyak 90,000 selepas 2 tahun pelancaran. Jadi sama juga dengan Singpas, Sarawak, kita punya jiran. Dalam masa tempoh 2 tahun, ia memperolehi hanya 10%, iaitu 500,000 daripada jumlah penduduknya 5 juta dalam tempoh 2 tahun. Jadi kita boleh impaskan di sini sebagai perbandingan pendaftaran My Digital ID, alhamdulillah, walaupun belum cukup setahun, kita sudah mencapai 1 juta pendaftaran. Wow, cukup banyak. Dan kelebihan-kelebihan dan juga pencapaian-pencapaian ini sudah pasti banyak lagi target-target seterusnya, Cik. Dan mungkin boleh kongsikan juga kepada pendengar-pendengar Sabah FM khususnya bagaimana cara untuk mendaftar My Digital ID ini. Okey. Ada 2 cara pendaftaran My Digital ID. Satu melalui kios-kios. Sekarang ni kita ada kios pendaftaran di Jabatan Pendaftaran Negara. Okey. Kalau tidak silap saya lebih kurang 119 pejabat pendaftaran negara yang mempunyai fasiliti tersebut. Di samping itu, kita juga ada lebih kurang di 500 cawangan T-Life. T-Life. So itu di kawasan di dalam bandar. Di kawasan luar bandar kita juga bergerak dengan bantuan Nadi. Dengan bantuan Nadi di bawah MCMC. Sekarang ni kita bergerak, kita sudah identify 140 sites untuk membuat promosi di luar bandar. Itu pendaftaran melalui kios. Pendaftaran yang utama sebenarnya adalah pendaftaran secara dalam talian. Dalam talian ni kita boleh buat bila-bila masa dan ketika. Bila-bila masa. Kat rumah pun boleh buat. So tetapi every time pendaftaran memerlukan biometrik. Seperti kios dia memerlukan ibu jari cap ibu jari, bacaan biometrik. Tetapi untuk pendaftaran secara dalam talian, ia menggunakan muka kita sebagai pengesahan biometrik.
Jadi pendaftaran dalam talian ni sekarang ni daripada 1 juta pendaftaran, 80% rakyat Malaysia memilih untuk mendaftar Dalam talian. secara dalam Ya, talian. betul. Jadi 2 kaedah kesemuanya, dan dalam talian memang memudahkan untuk rakyat mendaftar. Betul. Tidak perlu beratur lagi Tidak perlu dan tidak beratur. perlu keluar rumah. Tidak. Hanya di dalam talian di hujung jari saja. Iya. Ya, Cik. Dan mungkin untuk pendengar-pendengar kita ataupun orang awam yang masih lagi macam risau untuk mendaftar My Digital ID ni kan, mungkin Cik boleh kongsikan apakah ciri-ciri keselamatan yang ada pada My Digital ID, sebab kita kadang-kadang risau dengan data-data kita kan. Betul, betul. Jadi Okey, betul. Pertama sekali ingin saya tegaskan di sini, digital ID adalah kunci. Dia ibarat kunci. Kunci digital kita yang berada di dalam telefon pintar kita. Jadi kita My Digital ID tidak menyimpan sebarang data, tidak menyimpan sebarang data peribadi. Kita juga tidak menjejaki sesiapa, seperti dakwaan sesetengah orang. Kita memang tidak menjejaki sesiapa, kita tidak menyimpan sebarang data peribadi. Apabila sudah mendaftar, kunci My Digital ID berada di dalam telefon bimbit anda. Jadi kita yang jaga keselamatan itu sendiri. Iya. Oh. Itu dari segi faktor keselamatan. Jadi pengguna-pengguna My Digital ID tidak perlu risau kononnya ada data kebocoran data. Tidak ada kebocoran data disebabkan kita tidak menyimpan apa-apa data peribadi. Ia cumalah satu kunci di dalam peranti mudah alih kita. So kerisauan dari segi sistemnya pula suka saya kongsikan di sini. Macam saya kata tadi, pembangunan ni bermula tahun 2016. Semasa pembangunan dalam tahun 2016 ke 2018, kita telah bersama-sama dengan Bank Negara Malaysia. Macam DJ Ozil mungkin sudah maklum, Bank Negara Malaysia ni mempunyai tahap sistem yang paling tinggi lah Malaysia ya. Bersama Bank Negara Malaysia, kita juga sudah bersama dengan Jabatan PDP, Data Protection, dan juga Cyber Security. Jadi pembangunan sistem ni sejak awal lagi sudah mengambil kira faktor-faktor keselamatan. Dan suka juga saya berkongsi di sini, semenjak November 23, Bank Negara Malaysia telah mengadakan 8 sesi bersama kita. 8 sesi bersama kita. 4 sesi memang teknikal, melalui bermacam-macam bermacam-macam discussion on technical aspect of My Digital ID, dan afterwards follow dengan perbincangan secara management implementasi. Jadi alhamdulillah boleh saya kongsikan di sini bersama Sabah FM. As of last week kita sudah mendapat komitmen daripada 16 bank utama di Malaysia untuk berintegrasi dengan My Digital ID di dalam tahun ini juga. Wah, ini satu pencapaian yang baik. Jadi bagi kita ini adalah testimoni, kepercayaan sistem perbankan di dalam My Digital ID. Jadi itu dari segi keselamatan rakyat tidak perlu risau. Tidak perlu risau. Tidak perlu risau. Jadi Cik, ramai pendengar sebenarnya, Cik, ramai pendengar sebenarnya tertanya-tanya apa sebenarnya membezakan My Digital ID dengan kad pengenalan diri yang kita memang dari kecil lagi. My Digital ID tidak menggantikan MyCard. MyCard masih lagi sebab dia dilindungi di bawah akta. Jadi MyCard tetap MyCard, di bawah Jabatan Pendaftaran Negara. Kita tidak menggantikan. Cuma untuk sebarang transaksi di dalam talian, pengesahan diri yang sah adalah My Digital ID. Jadi yang sebab kalau kita di GOZ mungkin sudah tahu sebarang transaksi di kaunter kerajaan sekarang ni ada yang SOP-nya memerlukan MyCard. Jadi yang tu masih lagi dipakai. Tapi insya-Allah going forward di masa hadapan perkhidmatan kerajaan akan didominasikan secara online.
secara dalam talian. Jadi penggunaan My Digital ID menjadi lagi meningkatlah. Oh, adakah Cik IC ataupun kad pengenalan itu akan diganti dengan Oh, tidak sama sekali. tidak sama Tidak sekali. sama Okey. sekali. Alright, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Ya. Dan tadi Encik ada sentuh berkenaan dengan pencapaian yang mencatat 1 juta pendaftaran. Ya. Apakah erti pencapaian itu bagi pihak My Digital ID? Okey. Pencapaian 1 juta dalam tempoh 11 bulan amat bermakna untuk My Digital ID kerana dalam adoption, penerimaan teknologi baru sesebuah negara, kebiasaannya diukur dengan nombor 1 juta. Jadi kita dapat mencapai dalam tempoh yang singkat, dalam tempoh yang singkat 11 bulan. And then dengan kes kepenggunaan integrasi yang kita tengah lakukan sekarang ni, terutamanya dengan pihak perbankan, insya-Allah kita melihat kepada trajectory pendaftaran tu akan menjadi lagi stick, lagi singkat. Jadi insya-Allah dalam akhir tahun ni kita punya goal target untuk mendapat registration pendaftaran adalah sebanyak 10 juta. So bagi akhir tahun ni. Okay, Cik ada sebut berkenaan dengan perancangan-perancangan, tapi mungkin ada perancangan lain ataupun pelan masa hadapan My Digital ID di masa hadapan. Mungkin Cik boleh kongsikan. Boleh. My Digital ID sekarang ni pendaftarannya atau penggunaannya adalah untuk rakyat Malaysia yang berumur 12 tahun ke atas. Okey. Kita juga faham dan menyedari adanya kepenggunaan untuk membenarkan kepenggunaan My Digital ID ini kepada anak-anak yang berumur kurang daripada 12 tahun. Jadi kita panggil benda ni sebagai tanggungan. Sampai itu kalau DJ Ozil tahu, tanggungan ni termasuk bukan saja kanak-kanak yang berumur bawah pada 12. Kita pun ada macam orang tua yang kurang upaya. And also kita ada anak-anak yang lebih 12 tahun tapi ada special needs. So the special needs semua special needs ibu bapa yang sudah tua dan kanak-kanak yang berumur bawah 12 tahun perlu juga, patut juga menerima perkhidmatan kerajaan. Jadi dengan kesedaran ini, insya-Allah My Digital ID dalam masa terdekat ni kita akan masukkan sekali kita panggil tanggungan bersama-sama dengan penjaga dalam Digital ID. Jadi 3 kategori ini tidak akan ketinggalan dalam menikmati perkhidmatan kerajaan secara langsung. Itu satu evolusi yang kita akan buat kepada My Digital ID. Baik, Cik, mungkin message dan juga harapan daripada pihak My Digital ID yang rakyat Malaysia yang belum lagi mendaftar dalam My Digital ID ini, mungkin ada message dan juga harapan kepada mereka. Okey. Harapan kami agar rakyat Malaysia segera mendaftar My Digital ID. Kerana My Digital ID ini adalah identiti anda di dalam talian. Okey, kita tidak mahu orang lain mengambil identiti ini. Jadi secara tidak langsung ia akan menyenangkan anda kerana dan untuk memasuki mana-mana perkhidmatan kerajaan secara dalam talian hanya memerlukan satu password saja. Satu log masuk saja. Ini akan memudahkan dan insya-Allah dengan perbankan memasuki berintegrasi dengan My Digital ID, jadi kita boleh tengok dalam telefon pintar kita nanti memerlukan hanya satu pengesahan diri yang sah, iaitu My Digital ID. Jadi gesaan saya kepada rakyat Malaysia semua adalah segeralah berdaftar dengan My Digital ID. Lagi cepat rakyat Malaysia mendaftar, lagi banyak integrasi yang akan berlaku dengan service provider, dengan pembuat servis, dan lagi cepat kemudahan yang akan dinikmati oleh rakyat.
inisiatif yang dikelolakan oleh kerajaan sendiri. Ya. Yes. Ya. Baik, Encik, terima kasih di atas perkongsian mengenai dengan berkenaan dengan My Digital ID dan diharapkan agar pendengar-pendengar yang sedang mendengar Sabah FM ketika ini, dorang akan datang di sini dan terus berdaftar dengan kaunter yang dibuka di sini kan? Ya, kita ada kaunter di sini. Ya. Baik, terima kasih Cik di atas meluangkan masa walaupun sibuk-sibuk di kaunter tapi terus meluangkan masa bersama kami di Temu Bual dalam studio mini di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Dan kepada pendengar-pendengar Sabah FM yang tengah mendengar ketika ini mungkin sedang memandu kan, jadi kamu boleh datang di sini sekarang ini perkarangan Kompleks Sukan Likas, macam-macam aktiviti pengisian yang diadakan. Antaranya ada juga pengurangan bayaran saman PDRM sebanyak 50%, dan tetapi ini hanya boleh membuat pembayaran di kaunter, dalam talian tidak boleh. Jadi mesti kena datang juga di sini. Dan yang paling mantap dia guys, percuma saja pengangkutan shuttle bus dan juga van dari Padang Bandaran Kota Kinabalu ke Likas, pergi dan balik boleh. Kekerapan bus dan juga van yang ulang-alik ke Padang Bandaran ke Likas adalah 15 minit. Dan yang paling istimewa lagi adalah cabutan tiket bertuah. Hadiah-hadiah motosikal ada, smart TV, smart watch dan banyak lagi hadiah-hadiah yang menarik. Jadi jangan lepaskan peluang, datang beramai-ramai dari hari ini sampai 20 Oktober 2024. Jadi setakat itu dahulu untuk Temu Bual bersama dengan Encik Muhammad Mirza Muhammad Noor, CEO My Digital ID Sendirian Berhad. Kita kembali terus ke konti Sabah FM bersama Azian dan juga Pian. Silakan. Melapor terus dari lokasi secara langsung di